Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Abdul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Tajuk pada pagi ini, tajuk yang ke-14, hasad ataupun dengki. Firmanullah Ta'ala, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri hasidin idza hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya. Kemudian dia berfirman, dan daripada kejahatan orang yang dengki bila ia dengki. Di sini dia menutup surah yang diwahyukan ini dengan menganjurkan bahawa dalam meminta perlindungan itu harus disertakan dengan menyebutkan tentang dengki. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan ada 3 hal yang menjadikan akar semua dosa, yakni punca semua dosa. Jagalah dirimu dan waspadalah terhadap ketiga-tiganya. Yang pertama, waspadalah terhadap kesombongan, sebab kesombongan telah menjadikan iblis menolak untuk sujud kepada Adam. Yang kedua, waspadalah terhadap kerakusan, yakni tamak, sebab kerakusan telah menyebabkan Adam memakan buah dari pohon terlarang. Dan yang ketiga, jagalah dirimu dari dengki, sebab dengki telah menyebabkan salah seorang anak Adam membunuh saudaranya. Salah seorang sufi menyatakan, orang yang dengki adalah orang yang tidak beriman, sebab dia tidak merasa puas dengan takdir Allah. Dia katakan, orang yang dengki tidak pernah berjaya. Dalam firmanullah Ta'ala, Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Dikatakan bahawa perbuatan keji yang tersembunyi itu adalah dengki. Tertulis di suatu tempat bahawa orang yang dengki adalah musuh rahmatku. Dikatakan pula, tanda-tanda dengki nampak padamu sebelum ia nampak pada musuhmu. Imam Al-Asma'i menuturkan, aku melihat seorang badui yang berumur 120 tahun. Dan aku berkata, alangkah panjangnya umur anda. Dia menjawab, aku telah meninggalkan dengki hingga umurku panjang. Ibnu Mubarak menyatakan, segala puji bagi Allah yang tidak menempatkan dengki dalam hati pemimpinku sebagaimana yang telah ditempatkannya dalam hati pedengkiku. Dalam salah satu hadis dikatakan, ada satu malaikat di langit kelima yang amal perbuatan seorang manusia melaluinya, dan dia bersinar kemilau seperti matahari. Malaikat itu memerintahkan, berhentilah, kerana aku adalah malaikat dengki. Pukullah pelaku dengki pada mukanya, sebab ia adalah seorang pendengki. Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, aku mampu menyenangkan semua orang kecuali si pendengki. Dia tidak pernah merasa puas dengan apa pun selain
berhentinya kenikmatan bagi semua orang kecuali dirinya. Dikatakan, seorang pendengki adalah seorang yang paling zalim. Dia tidak membiarkan sesuatu pun tetap tinggal di tempatnya. Umar bin Abdul Aziz menegaskan, seorang pendengki lebih menyerupai seorang yang tertindas daripada penindas. Mana pun yang pernah kujumpai, sebab dia sentiasa berada dalam keadaan sengsara dan sesak nafas. Dikatakan, di antara tanda-tanda seorang pendengki adalah dia menjilat orang lain manakala orang itu berada dekat dengannya, memfitnahnya manakala tidak berada dekat dengannya, dan merasa senang bila ada bencana yang menimpanya. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, pagi ini insya-Allah kita akan membicarakan tentang dengki, yang merupakan penyakit makhluk Allah Ta'ala. Makhluk yang tidak maksum ini, manusianya, jinnya, maka penyakit inilah yang menjadi ujian besar kepada kita. Bila kita sebut dengki, bererti kita melihat akan nikmat dan kelebihan yang ada pada orang lain. Sama ada kita melihat nikmat atau kelebihan yang ada orang lain dengan maksud supaya nikmat itu hilang daripadanya. Maka dengan itu kita bergembira, dia sudah tidak punya nikmat tersebut. Maka ini dengki. Ataupun bukan sekadar kita ingin supaya nikmatnya hilang, kita berusaha ke arah itu, biar nikmatnya hilang. Maka ini pendengki yang lebih dahsyat. Ataupun seorang yang melihat nikmat dan kelebihan orang lain, dia ingin seperti itu, mendapat kelebihan seperti itu. Ini juga dengki dalam secara terjemahannya, tapi dalam bahasa Arab disebut ghibtah. Ghibtah maknanya kita nak nikmat macam dia dapat, tanpa kita mengharapkan biar nikmat daripadanya itu hilang. Maka ini diharuskan dalam Islam. Ini persaingan yang baik dan sihat. Yang kita nak bicarakan ialah dengki yang pertama, bila seorang melihat nikmat-nikmat yang ada pada orang lain dengan rasa marah dan ingin supaya nikmat itu hilang. Kita tengok orang tu cantik, ni biar kena langgar lori lah, biar buruk muka dia. Kita tengok nikmat orang tu ada anak, ni biar mati anak dia. Kita tengok orang tu ada nikmat ilmu, ni kita fitnah dia. Kita tengok seorang itu ada nikmat jawatan, kita akan jatuhkan dia dengan fitnah. Maka setiap kali dia melihat apa pun nikmat, dia dengki dengan maksud tamanni zawal tilka ni'mah. Dia berangan-angan supaya nikmat itu hilang. Wasa'a ilaiha, dan berusaha ke arah itu. Dengki yang paling minimum, walau ia tetap haram, minimum sekali, bila mana kita melihat nikmat orang dengan keadaan kita marah nikmat itu ada pada dia. Ini tanda kita tidak redha dengan pembahagian Allah. Allah yang bagi nikmat tu. Allah Ta'ala menyatakan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kamilah yang membahagi-bahagikan segala kenikmatan itu dalam kehidupan makhluk-makhluk kami. Maka bila kita marah pemberian Allah, maka Allah murka pada kita. Yang lebih teruk pada itu, bila mana kita berusaha untuk memadamkan, menghilangkan nikmat. Atau yang juga dalam kalangan teruk, bila sahaja dia mendengar orang tu hilang nikmat, maka dia bergembira. Maka hati-hati sifat dan perangai seperti ini. Pengarang kita memulakan dengan suratul Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Beliau bawa cuma 3 ayat sebagai syahid. Dia tak baca habis. Bukan makna susunan ayat tu tak betul. Dia cuma mengambil syahid. Syahid ini maknanya pendalilan. Dia mulakan dengan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara, yang menjaga, yang mencipta waktu falak, waktu subuh. Min syarri ma khalaq, daripada kejahatan seluruh makhluk yang Allah ciptakan.
Maka antara makhluk itu, apa dia? Min syarri hasidin idza hasad. Makhluk yang dengki. Yang dengki. Tapi dia tak selesai kat situ. Idza hasad. Bila dia mula merancang pendengkian dia. Bila orang Yahudi dengki pada Nabi SAW. Maka perancangan mereka yang pertama, mereka menafikan itu Nabi Muhammad. Perancangan mereka yang kedua, mereka mengubah kitab Taurat dan kitab Injil. Perancangan mereka ketiga, mereka memfitnah Nabi Muhammad SAW. Perancangan mereka keempat, mereka memeranginya dan menyokong orang-orang yang memeranginya. Perancangan mereka yang kelima, mereka mengingatkan anak-anak, keturunan dan zuriat untuk membenci Nabi Muhammad SAW. Maka ini 5 perancangan Yahudi dan Kristian yang dengki. Menafikan kenabian Rasulullah, mengubah kitab Taurat dan kitab Injil, ubah, dan memusuhinya, memfitnahnya, memusuhi dan memeranginya dan menolong orang memeranginya, kemudian menurunkan kebencian itu pada generasi demi generasi. Sebab itu mengikut laporan PBB dan bahagian pendidikan, bahawa anak-anak Yahudi daripada kecil sudah diajar rasis untuk membenci orang Islam. Benci orang Islam. Orang Arab secara khusus, orang Islam lain secara umum. Daripada kecil tak erti apa lagi dah. Islam pengganas, jahat, pengganas, jahat. Sebab itu kalimah pengganas, kalimah jahat, kalimah-kalimah yang pelbagai itu Yahudi tempelkan dalam semua masyarakat. Dan ramai yang terpedaya. Dan Allah sebut dalam Quran, ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bukanlah jalan orang yang engkau murkai, yakni Yahudi, dan juga jalan orang yang sesat, yakni orang Kristian yang ditipu oleh Yahudi. Maka ini sifat hasad, penyakit Yahudi sepanjang zaman dan penyakit sebahagian orang Islam yang perlu ditangani dengan baik. Wa imma kita ini mungkin ada penyakit dengki atau kita mungkin yang didengki. Boleh dikatakan kita mungkin mempunyai kedua-dua sifat tadi. Kita dengki dan kita mendengki. Perlu kita tahu tuan-tuan sekalian, bila Nabi SAW pernah mewasiatkan 3 perkara yang perlu kita jauhi. Pertama, sifat sombong. Itu perangai iblis. Akhirnya dengan kesombongan iblis dilaknat sampai hari kiamat. Kita sudah bicarakan makna sombong, tolak kebenaran. Kalau kita menolak kebenaran yang sampai daripada sesiapa pun, maka kita ada sombong. Bukanlah sombong itu memakai pakaian yang mahal, kasut yang mahal, kereta yang mewah. Itu bukan sombong, itu bukan tanda sombong. Sombong menolak kebenaran. Orang beritahu kebenaran itu dan ini, tak nak dengar dia. Dia lebih selesa dengan fitnah dan pembohongan. Dia lebih selesa untuk mendengar sebelah pihak. Bukan mendengar daripada kedua-dua belah pihak dalam suatu perkara. Kerana kecenderungannya melakukan kejahatan lebih kuat daripada kecenderungannya untuk mengetahui kebaikan. Sebab itu tuan-tuan sekalian, antara sifat sombong selain daripada menolak kebenaran ialah mereka suka mendengar sebelah pihak. Sebab kebenaran itu bukan milik mana-mana orang. Kerana itu kita diajar oleh Allah mendengar kedua-dua belah pihak. Untuk melihat kebenaran di mana. Mendengar sebelah pihak lalu membenarkannya. Maka ini mempunyai sifat-sifat sombong. Cuba dengar dua belah pihak dan di situ kita akan melihat kebenaran. Yang kedua ialah sifat tamak. Sifat tamak ini berlaku kepada atuk kita Nabi Adam AS. Bayangkan Allah menggambarkan Adam sudah berada di syurga. Dia boleh dapat apa sahaja. Cuma satu yang dilarang. Dalam banyak-banyak nikmat, satu dilarang. Walaupun tamak Adam, satu tamak yang tujuannya baik. Untuk menjadi malaikat. Untuk kekal dalam syurga. Namun apapun tujuannya, bila mana sesuatu dilarang oleh Allah, maka jangan kita melakukannya. Kita terjebak dalam sifat tamak yang mengakibatkan kita dihukum.
Kalau atuk kita Adam AS diturunkan dari syurga, kita tuan-tuan sudah berada di dunia, kat mana kita turun? Diturun pada kehinaan. Allah Ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radatnahu asfala safilin. Sesungguhnya kami jadikan manusia itu sebaik-baik ciptaan, kemudian kami kembalikan dia sehina-hina ciptaan. Dan yang ketiga ialah sifat dengki. Ini syahid ni, dengki yang menyebabkan anak Adam membunuh saudaranya. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allah min al-muttaqin. Wahai Muhammad, bacakan kepada mereka kisah dua orang anak Adam. Ceritakan dengan sebenar ketika kedua-duanya melakukan korban, maka Allah menerima salah seorang daripada mereka berdua. Lalu orang yang tidak diterima berkata, akan kubunuh kamu. Lalu yang diterima korbannya berkata, Allah menerima daripada orang bertakwa. Maknanya apa ayat ini, tuan-tuan sekalian? Orang yang dengki, dia tidak mau melihat kekurangan dirinya, tidak juga mau muhasabah dirinya, tidak juga mau memperbaiki dirinya. Dia ingin menyalahkan orang lain. Bila anak Adam yang tidak diterima korbannya, yang bernama Qabil, maka Qabil terus menyalahkan kepada Habil. Walau Habil diterima korbannya kerana sifat yang cukup, niat yang ikhlas, sifat binatang korban yang cukup, maka terima. Sebab itu Habil ma yataqabbalullah minal muttaqin, Allah terima daripada orang bertakwa. Kalau kamu bertakwa, maka kamu juga diterima. Dia tak kata Allah hanya terima aku, tak terima kamu. Allah terima daripada orang bertakwa. Tapi Qabil tidak dapat menerimanya, lalu kerana itu dia membunuh. Maknanya tuan-tuan, hasad ialah orang yang melihat kelebihan orang lain dan tidak melihat kekurangan dirinya, tidak mau memperbaikinya. Dan hasad orang yang berusaha untuk melakukan sesuatu kepada yang didengkinya walau sampai peringkat membunuhnya. Oh, ini bahaya, dia boleh bunuh ni. Kerana itulah orang-orang yang dengki ni, tuan-tuan sekalian, orang ini sebenarnya berada dalam masalah keimanan. Orang ini berada dalam masalah iman yang hampir hilang daripada dirinya. Kerana kata para ulama, orang dengki ini tidak beriman sebenarnya, yakni tidak sempurna iman. Kerana apa? Sebab dia tidak redha dengan takdir Allah. Ialah Allah dah takdir dia anak 8. Nak buat macam mana? Allah dah takdir, tuan-tuan sekalian, dia bila berniaga untung. Kita berniaga, inilah rezeki kita. Takkan kita nak dengki, ni mesti ada benda ni, saya kena pastikan dia jatuh juga. Dah rezeki dia. Allah dah takdirkan kita banyak ni kemampuan kita. Tak perlu kita dengki pada orang. Redha, anggaplah ini lebih baik. Sebab itu orang yang tak diiman, dia ada masalah. Kerana itu bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Kul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah mengharamkan, Tuhanku mengharamkan segala perkara yang keji yang nampak dan yang tidak nampak. Yang dimaksudkan tidak nampak itu ialah dengki. Ini benda yang Allah haramkan. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bila mana kita lihat dengki, ada 6 perkara yang kita perlu ingat. Ada 6 perkara. Perkara pertama, dengki ini akan mencukur agama kita. Agama kita akan hilang sedikit demi sedikit. Sabda Nabi SAW, Dabba ilaikum da'ul umam qablakum al-baghda'u wal hasad. Hiya al-haliqah. Haliqatud din, la haliqatus sya'ar. Telah terkena kepada kamu penyakit umat yang terdahulu, iaitu sifat membenci dan sifat dengki. Ianya pencukur pada agama.
Bukanlah pencukur kepada rambut, pencukur kepada agama. Artinya Nabi kata hiyal haliqah. Sifatnya mencukur. Tuan-tuan, kita ambil pisau cukur. Cukur maknanya apa? Menghilangkan benda tu. Orang yang dengki seperti dia, dengki itu macam pisau cukur, cukur agama dia. Sikit-sikit akhirnya tak ke masjid sebab dengki. Akhirnya hidupnya memfitnah orang sebab dengki. Tak puas hati fitnah dengan bertemu, telefon. Telefonlah mana-mana orang nak fitnah lagi ni. Orang yang tak tahu cerita pun cuba dia ceritakan. Keaiban didedahkan. Kenapa? Kerana mereka yang dengki ni, tuan-tuan sekalian, tidak akan berpuas hati. Mereka akan berusaha untuk melakukan sesuatu untuk menjatuhkan orang yang didengki dengan apa cara sekalipun. Sebab itu agamanya dicukur. Kalau kita ada sifat macam tu, kita seperti mencukur agama kita. Yang kedua, daripada 6 perkara yang perlu kita ingat. Dengki menafikan keimanan yang sempurna. Sabda Nabi SAW, la yajtami'u fi jawfi abdin al-iman wal hasad. Tidak akan berkumpul dalam hati seorang hamba Allah, iman dan hasad. Tak berkumpul. Kalau kita ada iman, tak ada hasad. Kalau ada hasad, tak ada iman. Maknanya, tuan-tuan, tak sempurna iman kita. Nak ke iman kita tak sempurna? Sebab itu, tuan-tuan, kita kena belajar melihat nikmat yang Allah berikan pada orang lain. Kelebihan. Maka itu hak dia lah. Saya ada hak saya. Berpuas hati dengan apa yang kita ada. Redha, qana'ah. Dah dia ada, tak apa. Kalau benda tu saya boleh tumpang, saya tumpang. Kalau benda tu saya boleh belajar daripada dia, saya belajar. Macam mana dia berniaga untung? Belajarlah. Oh, ni kena advertisement tu, pengiklanan kena bagus. Oh, kena cari hidangan bagus. Saya belajar dengan dia, akhirnya saya pun dapat. Saya tanya petua Ji, Haji berniaga Masya Allah berjaya. Saya berniaga je cipuk je. Boleh tak ajar sikit? Oh, begini. Tuan-tuan, orang yang ada kelebihan, sifatnya, dia bukan kedekut pun nak kongsi benda tu. InsyaAllah dia boleh berkongsi. Kalau kita kena caranya, beradab dengan dia, dia tak ada masalah untuk berkongsi dengan kita. Tapi kalau kita datang dengan tak beradab, memanglah. Dia tak mungkin kongsi. Saya yakin, saya percaya, siapa pun ada kelebihan, dia nak berkongsi dengan orang. Paling kurang secara teorinya. Tapi kadang-kadang cara kita mendekatinya, menghampirinya, dengan cara yang tak beradab, maka dia tidak mungkin berkongsi dengan kita. Sebab tu kita selalu tekankan adab. Adab menuntut ilmu sebagai contoh. Adab bersahabat sebagai contoh. Adab-adab ini menyampaikan kita pada maksud yang kita nak. Maka sebab itu hati-hati. Kemudian yang keempat. Yang ketiga, ialah akan hilang kebaikan. Dan akan bertebaran permusuhan. Bila dengki ni. Sebab itu kata Nabi SAW, la yazalun nas bi khairin ma lam yatahasadu. Manusia ini sentiasa dalam kebaikan selagi mana perangai dengki-mendengki itu tak wujud. Kita, tuan-tuan, jatuhnya tamadun Islam kerana pendengki-pendengki di kalangan orang Islam. Jatuh segala kebaikan kerana pada pendengki. Satu institusi, satu organisasi, jatuhnya kerana ada pendengki. Bukan kerana musuh luar. Musuh luar ni, tuan-tuan, sebagai satu faktor yang lemah sebenarnya. Faktor yang paling kuat dalam ni. Bila kita berjaya menangani pendengki di kalangan masyarakat kita, maka kita berjaya menguatkan masyarakat. Sebab itu kita dalam kawasan perumahan, buatlah selalu program-program untuk hilangkan dengki-dengki ini. Yang kita akan nanti kongsikan bagaimana menangani dengki-dengki tersebut. Kemudian yang keempat, ingat benda ini, bila kita dengki, Allah murka pada kita. Dan kita akan menanggung dosa. Hilang kebaikan kita. Sabda Nabi SAW, Al-hasadu ya'kulul hasanat, kama ta'kulun narul hatab. Dengki itu akan menghilangkan seluruh kebaikan kita. Sebagaimana api membakar seluruh kayu dan seluruh rumput. Sebab itu dikatakan bahawa di langit kelima ada satu malaikat yang menapis dengki. Kalau seorang tu beramal soleh, amal itu naik sampai langit kelima, malaikat pendengki ini atau malaikat bagi menjaga sifat dengki, buang balik amalan dia kerana orang ni pendengki. Sebab Nabi dah sebut bahawa dengki menghilangkan kebaikan. Macam mana kebaikan tu hilang?
Waktu kita buat baik, dia naik ke langit. Sampai langit kelima, dia buang balik. Penapisan. Kenapa? Ada sifat dengki. Maknanya tuan-tuan, hati-hati kita beramal, kita beribadat. Dalam keadaan kita ada dengki. Sembahyang dalam keadaan kita bawa sifat dengki. Puasa dalam keadaan kita bawa sifat dengki. Haji dalam kita bawa sifat dengki. Apa pun kebaikan kita buat, dalam kita bawa sifat dengki. Kalau kita dengki orang lain lebih popular dan sebagainya, kita kata, oh jangan belajar dengan dia. Dia mungkin mengajar ajaran sesat, bla bla bla. Padahal kita dengki. Oh jangan ambil manfaat daripada dia. Dia ni perangai begini-begini. Walhal kita dengki. Tuan-tuan sekalian, elakkan dengki itu menjadi sifat dalam diri kita. Berusaha sungguh-sungguh. Yang kita akan beritahu 5 perkara cara kita berusaha menghilangkan dengki kita atau menghadapi orang yang mendengki kita. Dan yang keempat, bahawa dengki boleh menyebabkan orang benci pada kita. Dan kita pun benci pada orang. Sabda Nabi SAW, syarrun nas man yabghadun nas wa yubghidunahu. Sejahat-jahat manusia ialah orang yang benci pada orang dan orang pun benci pada dia. Dia ni benci pada orang, orang pun benci pada dia. Dia benci pada orang kerana sifat dengkinya. Orang benci pada dia kerana dia ada perangai dengki. Kita lihat orang dengki ni tuan-tuan. Depan baik, belakang, oh dia punya ribah, maki, hamung dia, mengumpak dia, fitnahnya. Depan baik, lembut cakap. Belakang, oh dia tu ego, dia tu begini, dia tu begitu. Tuan-tuan, dia belakang lain. Di hadapan dia cuba tamalluk. Tamalluk ni mengampun-ngampun. Baik, cakap lembut, minta maaf. Ayat dia. Tu dia mesej pun cantik. Tapi bila belakang, mulalah operasinya memburuk-burukkan, memfitnah, merendah-rendahkan. Maka ini sifat perangai pada pendengki. Sebab itu hati-hati orang yang kuat memuji kita. Tapi di belakang dia mengeji kita. Orang macam ni tuan-tuan sekalian, kalaulah kita tahu ada orang macam ni. Ada kita jumpa. Depan kita Masya Allah baik. Tapi di belakang dia buat modus operandinya memburuk-burukkan kita. Dia nak cerita pada semua orang. Tak cukup cerita boleh telefon lagi. Boleh telefon. Biarlah orang tak tahu cerita pun dia nak cerita juga. Tujuannya kerana dengki dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungi kita daripada sifat ini. Sifat yang akhirnya tuan-tuan, dia akan disisihkan oleh manusia. Allah menjadikan kesan dengki itu ada ditunjukkan kebusukannya kepada makhluk Allah yang lain sehingga orang lain tengok dia, saya tak nak kawan dia. Dia ada dengki. Dan yang kelima, yang keenam, bahawa orang yang dengki pada seseorang, dia akan menghalalkan percakapan bohong. Dia akan menghalalkan mengumpat, fitnah. Sebab orang dengki dia tak peduli apa kandungan dia bercakap, asalkan orang tu boleh jatuh. Asalkan nikmat orang tu boleh hilang. Dia pun tak peduli apa yang dia cakap. Dia tak tapis lagi. Tuan-tuan, kita kalau bercakap, kena tapis. Dalam cakap ikut suka kita. Ada tapisan. Ada batasan. Ada perkara-perkara yang perlu kita halusi. Tak semua benda kita boleh bercakap walaupun kita tahu. Sebab itulah, dikatakan bahawa orang yang dengki ini musuh kepada rahmat Allah. Dan siapa yang dengki tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala pasti tunjuk sifat itu ada pada dia. Sebelum dia cuba kenakan pada orang yang didengkinya. Orang mudah nampak. Ada satu kisah yang menarik. Imam Asma'i dijumpa seorang lelaki umur dia 120 tahun. Haji panjangnya umur. Lalu kata orang tua ni, ya sebab saya tak pernah dengki orang. Artinya tuan-tuan, sifat dengki boleh menyebabkan kita mati awal. Kerana dengki tadi. Tapi bila mana kita tak dengki, menyebabkan Allah panjangkan umur kita. Maka ini kelebihan dan inilah kemuliaannya. Sebab itu tuan-tuan, orang yang dengki, sebenarnya kita nampak dia dengki ni dia nak zalim orang lain. Tapi nampak macam dia pula dizalimi. Sebab dia dengki dia tak boleh tidur malam. Sebab dengki dia pun tak keruan. Dia tak boleh jumpa orang tu, tak boleh jumpa orang ni, tak bebas. Dia berjalan pun takut-takut. Jangan terserempak dengan orang-orang yang dia dengki. Dunia dia pun sempit. Dia tak nak jumpa. Berbeza dengan orang tak dengki. Dunia dia luas. Saya tak kisah jumpa dengan siapa. Saya jumpa, saya tegur, saya bagi salam. Kan dunia luas.
Orang dengki tuan-tuan, pantang dia jumpa dengan orang yang didengkinya. Oh, nampak lari jauh-jauh. Takut. Kau datang pun ngendak-ngendak, intai-intai je. Orang panggil watching daripada jauh je. Tengok dari jauh sikit. Kan dengkinya. Tak berani dia. Maka sebab itu, pendengki menjadi seorang yang penakut. Dia beza orang yang didengki. Orang didengki, okey. Dia lapang. Pendengkinya dia penakut. Takut sungguh dia. Kalau terserempak, oi jumpa orang ni. Macam jumpa harimau. Sebab orang buat salah. Kata orang kalau buat salah, bukan nak jumpa orang yang dia buat salah. Dia takut. Sebab itu kita dapat melihat siapa takut jumpa siapa. Apakah yang didengki takut atau pendengki takut? Ternyata pendengki jauh lebih takut. Dan kalau dijumpa pun, dia nak cari kesalahan baru. Apa kesalahan baru ni saya nak guna? Apa kekurangan baru yang untuk saya sebarkan? Apa cerita baru? Dari kejauhan dia cuba mendapat berita. Bukan kerinduannya, kedengkian dia. Tanya orang tu, telefon orang ni, tengok ada tak kelemahan. Untuk dia meneruskan agenda dia. Dia tak puas hati. Sebab itu pendengki, kita katakan, janganlah dengki. Kamu nanti mati cepat. Dan kamu menzalimi dan pahala kamu hilang. Kebaikan kamu hilang, bukan kebaikan kamu tertolak. Kerana itu tuan-tuan sekalian, para ulama menyebut, ada 3 tanda orang dengki. Pertama, depan pandai muji. Oh, luar biasa puji. Di belakang, dia mula memfitnahnya. Dan bila dia dengar musibah menimpa orang yang didengki, dia paling gembira. Oh, dengar orang ni, oh dia dah tak boleh lah. Dia telah ditangkap. Oh, seronok, tangkap lah dia. Dia telah orang dah tak percaya dia. Oh, dia seronok sebab dia berjaya fitnah dia. Orang dah lari daripadanya. Kawan-kawan baik dia sudah memusuhi dia. Orang ni tuan-tuan, bila dengar musibah yang menimpa orang didengki, dia paling gembira. Dia menunggu-nunggu bila datang musibah pada orang didengki. Luar biasa. Sedangkan musibah yang menimpanya jauh lebih dekat daripada apa yang diharapkan pada pendengki. Betul tuan-tuan sekalian. Sebagai mukaddimah dengki, dan insya-Allah taala kita akan berkongsi 5 akibat pada pendengki. Dan bagaimana menghalang diri kita dari didengki. Dan bagaimana menghalang diri kita daripada mendengki. Kita tuan-tuan pertama tak nak didengki oleh orang. Kita nak elak lah. Yang kedua, kita pun tak nak dengki orang. Dia kedua-dua benda ni, kita tak boleh kata, Ustaz, saya alhamdulillah tak dengki orang. Jangan, kita boleh jumpa orang yang kita nak dengki. Dia memang kadang-kadang waktu ini tuan-tuan kita tak dengki orang. Tapi kita mungkin mulai satu waktu kita mula berdengki. Jadi kita tak boleh katakan saya 100% tak ada sifat itu. Kita mungkin ada. Sebab itu kena hati-hati. Kita rawat, kita cegah. Sebelum benda ni menjadi penyakit kita. Atau sebelum penyakit ini kena pada orang dekat dengan kita. Kadang-kadang sahabat ni sahabat rapat kita. Tiba-tiba berlaku permusuhan, mula dengki dia wujud. Asalnya tak, asalnya dia suka, baik. Maka kita nak tangani perkara ini dengan selalu sentiasa bersama, mendekati Allah Ta'ala dan muhasabah. Dan insya-Allah kita akan beritahu secara detail dengan izin Allah pada pagi esok dalam siri kuliah kita akan datang. Wallahu a'la wa bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.